kita boleh mula. Kita mula dengan Al-Quran insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, program harian, iaitu untuk kita membina kekuatan kefahaman Islam, kekuatan penghayatan tarbiyah Islam, dan seterusnya. Kita berhajat untuk supaya berjuang bersama-sama dengan Islam, bersama-sama dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi marilah sama-sama kita mulakan dengan kita membaca ataupun kita memperbaharui iman kita sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan sekurang-kurangnya Allah menerima syahadah kita yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita duduk dalam keadaan mentauhidkan Allah, menjauhkan daripada syirik, dan menjauhkan daripada murtad, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada Allah. Dan seterusnya kita mintalah kepada Allah, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan sifat-Mu yang maha suci daripada segala kelemahan, kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan matikanlah kita dalam Islam, mati kita dalam kalimah syahadah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita rendahkan diri kita kepada kebenaran Allah, untuk kita sama-sama menerima apa yang digambarkan sebagai hidayah. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperdalamkan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berazam untuk memperbaiki amalan kita hari ini, terutamanya amalan hati kita yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada hari ini kita sambung daripada apa yang telah kita bincangkan 2-3 kuliah yang lepas, iaitu berkenaan dengan penyebab-penyebab yang boleh membawa kepada su'ul khatimah, iaitu satu yang penting untuk kita faham supaya kita tidak terperangkap dengan tipu daya Al-Masih Dajjal, tidak terperangkap dengan tipu daya dan sistem-sistem jahiliah manusia. Sistem jahiliah ni dia tunjuk kita ni Islam dah, okey dah,
semua dah okey kan, Islam kita dah okey, kita dah sembahyang, kita dah puasa, kita dah pergi haji, banyak kali pergi haji, pergi umrah, banyak kali pergi umrah, kita baca Quran, kita dah banyak program tarbiyah, ada usrah lah, ada halaqah lah, ada katibah lah, ada daurah lah, ada program-program yang sangkut paut dengan dakwah dan sebagainya. Kata aku dah banyak dah, tapi rupa-rupanya kan, dalam beramal itu masih lagi banyak lagi perkara yang boleh membawa kepada su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kenapa? Kerana rupa-rupanya kita tak baiki akidah kita, kita tidak perbaiki kerosakan akidah kita. Kita masih lagi bertaklid dengan akidah kita. Akidah ni masih lagi kita ikut orang. Kita sendiri tak yakin, tak proses. Kita tak kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, macam mana kita nak beribadah pada Allah? Bila kita tak boleh beribadah pada Allah, sebenarnya kita beribadah pada siapa? Jadi ini persoalan. Kadang-kadang buat dakwah, kan? Sebab orang yang pertama, golongan yang pertama yang dicampakkan dalam neraka ialah orang yang beramal. Yang pertama sekali orang yang berbaca Quran, yang mengajar Quran, orang yang berjihad, orang yang bersedekah. Ini golongan yang pertama, orang yang kuat-kuat ni, yang masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka ni? Bukan sebab dia tak beramal dengan amalan Islam, tidak bersedekah, tidak berjihad, tidak syahid. Bukan kerana dia tidak beramal, bukan tak ada berjuang, tetapi kerana apa? Kerana di dalam amalan-amalan dia tu kan adanya kerosakan akidah. Jadi kenapa kamu derma supaya orang cakap aku ni dermawan? Kenapa kamu berjihad? Supaya orang sebut aku ni berani. Kenapa kamu ni baca Quran, mengajar Quran? Supaya orang kata aku ni qari, aku ni pandai, aku sedap suara aku. Jadi rupa-rupanya ada masalah akidah. Jadi apabila masalah akidah ni sebenarnya, hakikatnya, sebelum dia dihisap oleh Allah tu, dia dah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebenarnya macam itu. Jadi belum dia berjumpa dengan Allah ni, sebelum dia bertemu dengan Allah yang hisap itu, dia dah ada su'ul khatimah dulu. Kita tak perasan. Jadi itu sebab tu bukan setakat beramal, bukan setakat kita nak beribadah, berjuang, tetapi kita nak faham macam mana perjuangan itu supaya akhir amalan hidup kita yang terbaik, kan? Mati dalam keadaan yang terbaik, bukan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Ini penting tuan-tuan, sebab sekarang ni dah ramai dah, ulama-ulama pun dah ramai yang meninggal dunia. Baru-baru ni Syekh Abu Bakar semalam, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, rahimallah, moga-moga Allah memberikan kepada dia ganjaran yang banyak, keampunan, ganjaran dan sebagainya. Antara orang yang berjuang, menjadi contoh, murabbi. Antara walaupun saya dengan dia bertemu sekejap aja, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, tak banyak bersama dengan dia lah. Maknanya bila dia datang sini, mula-mula jumpanya di Turki, jumpa dia, berbual, bercakap sebagainya, kemudian lepas tu kita mula bawa dia ke Malaysia, ke Indonesia dan sebagainya. Jadi walaupun pertemuan kami ringkas dan mungkin tidaklah setiap masa, tapi alhamdulillah banyak pengajaran yang saya dapat, banyak kita kata contoh-contoh qudwah yang saya dapat daripada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Dia dulu bekas pengurusi Rabitah Ulama Palestin, bekas pengurusi kepada Ikatan Ulama Palestin, dia pengurusi. Begitu juga dia antara orang yang menjadi rujukan lah, insya-Allah. Baik, jadi dia dah tak ada dah, dah meninggal, dikatakan meninggal sebab COVID-19, saya pun tak pasti, tapi itulah yang digambarkan. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita dah pun berbincang tentang su'ul khatimah, sebab-sebab dia 4 sebab yang utama. Sebelum ini, yang pertama sebab akidah, kedua berterusan dalam maksiat, yang ketiga berpaling daripada istiqamah, yang keempat ialah lemahnya iman. Dan yang kelima apa? Sebab-sebab yang boleh membawa kepada su'ul khatimah ini ialah meninggalkan perjuangan. Perjuangan yang mana? Perjuangan Islam. Jadi yang kelima ini sebenarnya ialah rentetan daripada 4 yang awal tadi. Dia akan menyebabkan dia tidak bersama dengan pejuang-pejuang Islam, tidak bersama dengan kita kata
orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang bertarbiyah, orang-orang yang berjuang berjihad. Jadi dalam bahagian ini kita akan bawakan beberapa perkara lah. Yang pertama sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahawa dakwah itu, kerja-kerja Rasul itu adalah merupakan jalan untuk ke syurga. Jalan untuk ke syurga. Dan berlawanan dengan itu adalah merupakan jalan untuk ke neraka. Jadi di hadapan kita ni ada dua jalan je. Tak ada banyak. Wa hadainahun najdain. Allah firman dalam Quran. Wa hadainahun najdain. Di depan kamu ada dua jalan. Satu jalan al-Islam. Yang satu jalan ghairal Islam. Jadi apabila kita berada di dalam jalan Islam ini, maka macam mana kita nak selamatkan diri kita? Macam mana nak selamatkan diri kita daripada azab yang pedih? Dan kenapa seseorang itu dapat azab yang pedih? Dapat azab yang pedih kerana ketika dia meninggal dunia itu, dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya, dalam keadaan dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka insya-Allah dia tidak akan mendapat kemurkaan Allah. InsyaAllah dia tidak akan dapat kemurkaan Allah. Tetapi apabila dia berada dalam keadaan yang kita kata azab Allah, maka sudah tentulah confirm orang yang dapat azab ni confirm dia su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah ni ada dua, kita jelaskan yang semalam, iaitu yang pertama sekali su'ul khatimah tingkatan yang pertama ialah ketika dia sakaratul maut dan hati dia dalam keadaan keraguan dan kekufuran. Itu satu. Keraguan dan kekufuran. Yang ini menyebabkan dia ini terhijab daripada Allah. Maknanya hatinya itu memang dikuasai oleh ragu-ragu. Dikuasai oleh kekufuran. Bahagian akidahnya tak selesai. Bahagian imannya tak selesai. Tingkatan kedua su'ul khatimah yang kita bincang semalam ialah bagaimana ketika sakaratul maut, hatinya itu mungkin ada iman, mungkin hatinya itu ada akidah yang betul, tetapi cinta dia kepada dunia sehingga menyebabkan urusan dunia itu dibayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sakaratul maut, dan akhirnya dia mati dalam keadaan menyesal kerana dia tak boleh nak mengucap kalimah syahadah. Jadi sakaratul maut ni, su'ul khatimah ni ada dua keadaan. Yang pertama, hati memang betul-betul kufur, betul-betul berpaling. Ini yang ragu-ragu ni. Yang ragu-ragu ni. Yang kedua, hatinya adalah kita kata iman, ada, tetapi cinta dia tak kuatlah, cinta dia kepada dunia. Dia menyebabkan dia juga mendapat su'ul khatimah. Jadi apa yang kita nak tengok pada hari ini, yang kelima ni, sebab yang kelima itu meninggalkan perjuangan. Kita tengok dalam surah Shaf. Allah gambarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Orang yang ada akidah. Orang yang beramal. Orang yang berpaling daripada maksiat. Orang yang yakin dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Azab yang pedih di akhirat ialah murka Allah, neraka. Azab yang pedih di dunia. Apa azab yang pedih di dunia? Azab yang pedih di dunia ni ialah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu azab yang pedih. Sebab sakit yang paling pedih sekali di dunia ini ialah sakit mati. Sakit mati yang paling pedih sekali. Sakit demam, sakit gigi, sakit kepala, sakit coronavirus tu belum pedih lagi. Bila kita sakaratul maut tu pedih. Dan yang paling memedihkan kita, bila ketika kita sakit mati, maknanya fizikal sakit, roh sakit, mental kita sakit, menyesal, kemudian su'ul khatimah pula. Itu azab yang pedih. So azab yang pedih di dunia ini ialah su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah itu azab yang paling pedih di dunia. Kalau kita kata, sebab itulah orang-orang yang dapat husnul khatimah ni,
Kan? Sakarat tu sakit, tapi dia ada husnul khatimah, tak sampailah. Dia mati dalam keadaan gembira. Mati tapi hati dia gembira nak jumpa Allah. Tu husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah, maknanya dia mati sakit, fizikal sakit, roh sakit, akal pun sakit juga, mental dia menyesal. Kemudian Allah tak terima pula mati dia tidak ada la ilaha illallah. Itu Allah gambarkan dalam surah Shaf. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mahu tak aku tunjukkan pada kamu akan perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia perniagaan tu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Nampak tu? Tiga benda ni penting ni. Yang pertama, tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah. Akidah betul, akidah bersih. Akidahnya lurus. Kan? Beramal, tu'minuna billahi wa rasulih, dan beriman dengan Rasul. Kemudian yang ketiga ialah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuang, berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu, dengan diri kamu. Jadi kalau kita nak faham ayat ni, apa maknanya? Maknanya su'ul khatimah itu boleh berlaku bukan hanya sebab iman. Bukan hanya sebab iman. Maknanya iman ni, akidah ni rosak boleh menjadi sebab. Tetapi apabila kita berpaling daripada jihad fi sabilillah, berpaling daripada perjuangan Islam, perjuangan untuk menegakkan tauhid dalam diri kita, perjuangan untuk menegakkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam setiap pelosok dunia ni, berpaling saja, maka kata Allah, kita akan disinggahkan dengan azab yang pedih. Kalau azab yang pedih di akhirat, murka Allah, dan kemudian Allah campak dalam neraka. Itu azab pedih di akhirat. Azab pedih di dunia, sakaratul maut, sakit mati yang paling sakit, sakit yang paling sakit. Kemudian su'ul khatimah, double lagi. Jadi sebab itulah saya nak gambarkan di sini. Ini sebenarnya uraian ni, tak ramai orang yang nampak benda ni, tapi sebenarnya saya nak bagi nampak pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rupa-rupanya bila kita tidak terlibat dengan perjuangan membantu agama Allah untuk diri kita, keluarga kita, membantu juga untuk sekitar yang ada, dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, dalam perjuangan-perjuangan yang lain, membantu perjuangan tadi, maka kita berkemungkinan juga akan mendapat azab yang pedih. Azab yang pedih di dunia, macam saya sebut tadi, azab yang pedih, apa lagi yang lebih pedih daripada sakaratul maut bersama su'ul khatimah. Jadi Allah beri ayat ini kepada orang yang beriman. Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Allah sebut kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, kita lah. Bila kita ni, maknanya kita ni, orang beriman ni, boleh menjadi su'ul khatimah, boleh jadi husnul khatimah, boleh jadi kesudahannya buruk, boleh jadi kesudahannya baik. So kesudahan yang buruk itu ialah azab yang pedih. Azab yang pedih. Kenapa pedih? Menyesal. Kita menyesal tak beramal, menyesal tak sedekah, menyesal tak buat ni, tak buat tu. Kemudian kita menyesal, takut tinggalkan dunia. Maknanya azab tu bukan pada fizikal je. Fizikal sakit tak? Sakit. Sakit fizikal ni seperti dipotong oleh 300 pedang. 300 pedang cincang kita, lebih sakit daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sakitnya lebih daripada kena cincang lagi. Maksudnya setiap urat tu sakit. Dahlah sakitnya itu fizikalnya sakit. Hati iman kita, hati kita pun sakit sebab menyesal, takut. Masa tu nak mengucap, orang ajar mengucap.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengajar. Tapi kita tak boleh nak ikut. Itu azab yang pedih. Hatinya azab, kepalanya, akalnya azab. Nampak malaikat turun, gelap. Malaikat turun. Dalam satu hadis, malaikat maut akan turun, gelap. Tiba-tiba gelap aja. Datang daripada jauh, nampak dekat, gelap. Menakutkan. Jadi pedih ni dia bukan hanya fizikal, kan? Roh pun rasa takut, rasa menyesal, rasa terancam, rasa gelisah, otak rasa kelang kabut. Nak tinggalkan ni, nak tinggalkan dunia, nak tinggal semua, takut, sedih. Dalam keadaan berbagai-bagai. Itu azab yang pedih. Itu azab yang pedih bagi orang yang ada di dunia. Maka macam mana nak selamatkan tu? Selamatkannya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan watujahiduna fi sabilillah, dan berjuang pada jalan Allah. Maka yang kelima, perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah ialah kita meninggalkan perjuangan. Meninggalkan perjuangan. Kita tak mahu bersama-sama dengan orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Kita tak mahu. Kita seorang-seorang kita tak mahu. Malahan kita kecam pula orang yang buat baik ni. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan jadi kita ingat kita boleh selamat kita seorang-seorang kita aja. Kita selamat kita seorang-seorang kita aja. Kita selamat kita keluarga kita aja. Kita tak tampak jamaah. Sebab itulah digambarkan di akhir zaman, perkara yang penting ialah taifah, kelompok. Kelompok ni maknanya apa? Kita bersama-sama. Kena ada sahabat-sahabat yang memperingatkan kita, tolong menolong. Kena ada sahabiah-sahabiah seiman kita. Kita kena kembali balik kepada kehidupan Ansar dan Muhajirin. Kaum-kaum Ansar di Madinah, Muhajirin. Kita kena kembali balik ukhuwah macam tu. Kembali balik kepada ukhuwah macam tu. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT, saya nak bawa kepada beberapa perkara yang di sini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar kepada kita tentang orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu orang yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berlaku satu kisah, satu cerita bagi mereka yang biasa, kadang-kadang berlaku kat kita. Ini dikisahkan di Riyadh. Dikisahkan di Riyadh. Bagaimana ada seorang pemuda yang telah dibesarkan oleh mak ayah dia. Mak ayah dia dalam keadaan dia tak pernah didedahkan dengan Islam. Minum arak, sembahyang pun tidak. Quran lagi jauh. Maka hidup dia ini penuh dengan maksiat. Penuh dengan maksiat. Jadi bila hidup penuh dengan maksiat ni, hati dia tak pernah tenang. Jadi mak ayah dia, atuk nenek dia memang ajar daripada kecil lagi minum arak dah. Dari kecil kita tak semayang. Berzina ni biasa. Jadi dia hidup, dia tumbuh besar dalam keadaan bermaksiat. Tumbuh dalam keadaan maksiat. Sehingga kan dia ni menjadi seorang yang biasa dengan maksiat lah. Tapi hati kecil dia tak mau. Tak suka lah, macam tak suka macam itu kan. Macam gelisah. Sehingga akhirnya dia mengalami kekusutan fikiran. Mungkin dia ada masalah, dia ada kekusutan fikiran tadi. Kerana keluarga dia penuh dengan maksiat, penuh dengan benda tak kisah. Mak ayah dia, bapak dia, atuk dia, sebagainya. Maka pemuda itu pun berjalan. Akhirnya dia berjumpalah dengan orang-orang yang baik. Berjumpalah dengan ustaz-ustaz ke, ustazah ke, atau berjumpalah dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh-soleh ni. Jadi bila dia berjumpa dengan kawan-kawan ni, Allah nak menyelamatkan pemuda tadi itu. Maka datanglah beberapa orang kawan-kawan yang soleh. Bersama-sama menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada dakwah. Memperingatkan dia daripada jalan kesesatan, kenalkan dia tentang jalan kesesatan. Maka Allah pun bukalah pendengarannya. Maka dia mula mendengar kebenaran. Dia mula melihat
bahawa segala yang dilakukan semua salah, maka dia melihat maksiat-maksiat yang ada pada dia, yang muncul daripada kehidupan tu, dia nampak salah, maka dia pun kembali kepada fitrah Islam ni, kembali kepada fitrah bertaubat. Kemudian dia mula suka dengan orang-orang yang soleh. Ni penting ni. Ni kisah ni berlaku, ni kisah benar tuan-tuan. Maka akhirnya dia bersama dengan kawan-kawan yang soleh-soleh ni, yang baik-baik ni, cerita pasal Islam, cerita pasal akhirat, cerita pasal iman. Dia tu masa kecil tak pernah jumpa ni, cerita ni tak pernah jumpa. Tapi fitrah manusia memang ada kebaikan tadi. Akhirnya dia bersahabat. Dan kemudian dia sering bersama dengan guru dia, ustaz dia lah. Sering pergi balik. Walaupun jauh, dia pergi balik, dengar ceramahnya, kuliahnya, nasihatnya. Kan? Sehingga akhirnya beberapa tahun dia ikut. Dan kemudian keimanan pemuda itu pun mula meningkat. Nampak ni? Ini orang yang daripada su'ul khatimah. Asalnya su'ul khatimah. Asalnya dia dalam maksiat. Mati pun mati maksiat. Tapi oleh kerana dia bersama-sama dengan orang yang berjuang. Dia bersama-sama dengan pendakwah-pendakwah. Dia bersama-sama dengan orang-orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah. Allah palingkan hati dia kepada kebaikan. Maka dia mulalah keimanan dia meningkat, mula beramal. Dan satu ketika dia berjumpa dengan ayah dia. Ayah dia ni memang kaki mabuk, kaki semua, kaki botol, kaki apa semualah. Jumpa dengan ayah dia. Dia pun cakap ayah dia, ayah, mari kita sama-sama kembali pada Allah sebagainya. Ayah dia mencela dia. Ayah maki dia, cela dia. Ayah dia tak suka. Ayah dia larang berkawan dengan kawan-kawan yang soleh ni. Jangan kau ni dia terpengaruh, ni ajaran sesat ni. Padahal dia yang sesat. Dia kata, ni ajaran sesat. Jangan ikut, dia kata. Dia tak suka kawan-kawan dengan ni. Dan menuduh mereka dengan tuduhan yang palsu, tuduhan yang dusta. Yang tuduh. Sesat lah, ini ajaran tak apa-apa lah kau ni. Ajak pergi sembahyang lah, apalah. Kita ni kolot nak kembali balik kan. Ni orang Arab. Kemudian satu hari, ayah dia ajak dia ni pergi satu tempat. Untuk nak menunaikan satu keperluan lah. Naik kereta. Allah izin, accident. Maka daripada accident itu, ramai orang datang. Oleh kerana accident itu teruk, orang ramai keliling pada pemuda tu dan pada ayah dia. Dua-dua tenat. Akhirnya, si anak tadi, kan, dengan jelas, dia mengucapkan kalimah syahadah. Pada nafas yang akhir, nak meninggal tu, La asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang dengar. Semua orang yang datang dengar. Dia mengucap kalimah syahadah dengan kuat. La ilaha illallah. Dengan kuat, dia meninggal dunia. Semua orang dengar. Ni cerita orang yang dengar ni lah. Kan? Kemudian dia kata, ayah dia pula, kan, tak ada apa-apa, tak cakap apa-apa, senyap mati. Sakit, aduh, sakit gitu je. Mereka tidak mendengarkan ucapan apa-apa daripada perkataan ayah. Ayah tak keluar apa, sakit, tahan sakit je. Maka Allah lebih mengetahui lah. Sama ada dia tu mati macam mana, Allah lebih mengetahui, kita tak tahu. Tapi nak sebut sini, anak tadi, yang bermula dengan suasana maksiat, suasana mungkar, suasana yang kita kata ayah ni duk ajar maksiat, sebagainya, membesar dengan suasana macam itu, Allah izin berjumpa dengan orang baik yang dakwah ni, orang yang meningkatkan imannya, yang mengajak kepada kebaikan tadi, kan? Gerakan Islam dan sebagainya, pertubuhan Islam dan sebagainya. Akhirnya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Semua orang dengar. Padahal dia parah, sakit, parah kan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, radhiyallahu anhu, dia kata bahawa siapa-siapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Ulama hurai, siapa yang mati keadaan la ilaha illallah, bukan saja masuk syurga, tak ada neraka. Terus masuk syurga. Ni husnul khatimah. Baik. Jadi saya nak sebut kat sini, apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh mendapat husnul khatimah? Apabila dia bersama dengan mereka yang berjuang, mereka yang berdakwah, mereka yang hajat kepada kebaikan, tarbiyah bersama. Jadi dia boleh ubah daripada seorang yang kaki maksiat, yang tak tahu Islam langsung, yang tak kenal Allah, kepada seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah.
Begitu juga dengan keadaan apabila kita melihat berlaku kepada satu peristiwa yang amat menyedihkan, iaitu kisah Ar-Rajal bin Unfuwah. Kalau kita pernah dengar, saya pernah ceritakan benda ni, saya nak bacakan daripada hadis, daripada kisah sahabat-sahabat dahulu. Bagaimana kisah ni? Kisah ini seorang laki-laki yang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah yang telah mendapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam daripada Bani Hanifah. Saya buka dia punya, saya nak buka dia, saya cerita tu saya hafal dah, cuma saya nak baca supaya tuan-tuan puan dapat dengar. Ni kita ni wa yazubillah min zalik, jangan jadi macam dia. Kerana apa? Apa yang berlaku, perumpamaan dia pada apa yang berlaku kepada dia, namanya lah Ar-Rajal bin Unfuwah Al-Hanafi, Bani Hanafi, Bani Hanafi. Yang satu ketika daripada Bani Hanifah ini, dia telah masuk Islam. Dia bersama dengan beberapa orang telah masuk Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia dah dapat tarbiyah Rasul. Dia dah dapat disentuh oleh tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata orang yang bersama-sama dengan Rasul ni. Kemudian dia telah dia banyak duduk di masjid. Duduk di masjid nak dapatkan peringatan, tazkirah, kuliah duha lah, kuliah zuhur lah, apalah kan daripada Rasulullah SAW. Peringatan dan sebagainya. Malahan dia telah menghafal banyak surah-surah, antaranya ialah surah Al-Baqarah. Dia dah hafal surah Baqarah. Dia baca Quran, selalu baca Quran. Hafal surah Al-Baqarah. Maka ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu berlakulah murtad beramai-ramai. Salah satunya ialah penduduk dari Yamamah. Yamamah ni apa? Tempatnya Musailamah Al-Kazzab, yang mengaku jadi nabi. Jadi Musailamah Al-Kazzab ini adalah merupakan keturunan daripada Bani Hanifah, sama dengan Rajal. Jadi ketika itulah maka Abu Bakar As-Siddiq berhadapan, khalifah berhadapan dengan manusia yang beriman yang murtad. Ni kita nak sebut murtad. Yang kalau yang jauh-jauh daripada Rasul, contohnya duduk di Yamamah tu jauh tu mungkinlah. Tapi kita lihat di sini, maka Ar-Rajal bin Unfuwah ini telah bertemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku nak balik ke Yamamah. Aku nak menjadi utusan. Sampaikan kepada Musailamah Kazzab ni bahawa engkau ni Rasul tak betul sebagainya." Dia mengaku jadi Nabi kan. Maka dia pun diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah, Amirul Mukminin, untuk mengutuskan Ar-Rajal bin Unfuwah ini kepada penduduk Yamamah supaya berdakwah, supaya mengajak manusia kepada Allah dan meminta mereka tetap berada dalam Islam, walaupun Rasulullah SAW dah wafat, tetap dalam Islam. Maka apabila dia telah sampai ke sana, ke tempat dia balik kampung, dia balik kampung dia di Yamamah, maka dia melihat kaum-kaum dia Bani Hanifah ramai yang ikut Musailamah, ramai murtad, ramai yang murtad, menjadi pengikut kepada syaitan Musailamah Al-Kazzab, dan mereka meninggalkan Islam. Ini akan berlaku zaman Dajjal keluar, tuan. Zaman Dajjal keluar, kita akan lihat ramai orang Islam keluar Islam. Bahaya, tuan-tuan. Ramai orang Islam keluar Islam. Dan mereka berkata, sesungguhnya aku tahu bahawa Muhammad benar. Mereka tahu Muhammad benar. Sedangkan Musailamah adalah pendusta. Dia tahu ni Bani Hanifah ni tahu Muhammad benar. Musailamah ni bohong, pendusta. Musailamah ni pendusta. Musailamah ni penipu. Kan? Akan tetapi seorang yang pendusta dari Bani Rabi'ah, daripada kaum aku, walaupun dia penipu, tapi dia kaum aku, dia Melayu, aku Melayu, dia Bugis, aku Bugis, dia Jawa, aku Jawa, contohlah kan. Daripada Bani Rabi'ah ini, lebih aku suka daripada seorang yang benar. Lebih aku sukai daripada seseorang yang benar, daripada Bani Mudhar, dia kata, daripada Muhammad. Walaupun Muhammad benar, dia tahu Muhammad benar. Dia tahu yang Musailamah itu penipu. Tapi oleh kerana taksub dengan kaum tadi, taksub dengan keturunan,
Jadi kita hari ni salah satu yang menyesatkan orang ni ialah dia mengikut keturunan. Dia mengikut kaum nenek moyang dia. Dia mengikut bangsa dia. Sebab tu kita tidak dibenarkan taksub dengan bangsa. Asabiyah tak dibenarkan. Kita hanya boleh taksub dengan Islam. Sebab Islam daripada Allah, bangsa ni dia boleh jadi Islam, dia boleh jadi kufur, Kristian ke apa ke, dia boleh tukar-tukar, tapi Islam. Maka dia kata sini, alangkah buruknya fanatik ini. Jadi fanatik kepada bangsa tadi, fanatik kepada kaum tadi, ini adik-beradik aku juga ni, ini saudara aku juga ni. Maka mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu Rasulullah SAW benar. Maka akibat daripada fanatik ini, dan kemudian akibat daripada hati dia yang ada lagi perasaan-perasaan mungkin cenderung kepada kekufuran. Mungkin tengok orang berzina, dia pun terangsang nak berzina. Dia tengok orang minum arak, dah lama aku tak minum arak. Walaupun dia hafal Al-Baqarah. Dia hafal Al-Baqarah tu, jangan main-main. Kan? Maka diizinkan oleh Allah SWT, datanglah Musalamah pergi kepada perhimpunan Musalamah. Datanglah Ar-Rajal pergi kepada perhimpunan Musalamah, menyaksikan ramai orang berbondong-bondong mengucapkan selamat, mengucapkan kenabian. Ni Muhammad dah mati. Jadi inilah Nabi baru. Muhammad dah mati, dia kata. Inilah Musalamah ni, Nabi kita ni, Nabi kita, Nabi baru. Mengucapkan selamat kepada Musalamah. Mereka mengagung-agungkan. Maka menyaksikan perkara itu, bergeloralah semangat jahiliyah. Maka para sahabat Nabi SAW menyatakan, bergeloralah semangat jahiliyah. Ar-Rajal. Selamat ni maksiat ni, kita kata rawasib jahiliyah dia. Karat-karat jahiliyah yang ada mati tadi. Kan, bergelora semangat jahiliyah dalam dadanya. Akhirnya dia pun bersama dengan kaumnya bersaksi, mengaku bahawa Musalamah adalah Nabi. Ditanggalkan kalung Islam daripada leher dia, keluar Islam. Dan kemudian menggantikan Islam dengan kekafiran. Cahaya yang terang binasa, bahagia menjadi kecelaan, lemah lembut menjadi satu yang bengis. Menukar kumpulan Allah, Hizbullah, kumpulan Allah dengan Hizbus Syaitan. Menukarkan kebenaran dengan dusta. Dua sebab yang dihuraikan ulama. Yang pertama, sebab fanatik dengan bangsa, fanatik dengan keluarga, fanatik dengan agama nenek moyang, sesuatu yang dekat nenek moyang. Yang kedua, hati dia berminat masih lagi, dia tidak buang, tidak mu'alajah, tidak merawat keaiban dia, kelemahan dia. Dulu suka berzina, dulu suka minum maksiat ni, dia tak buang, tak bertaubat. Maka Allah pusingkan Ar-Rajal yang telah pun mendapat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang Islamkan dia. Yang Islamkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Nabi di masjid Nabi. Hidup bersama tarbiyah Islam. Bersama tarbiyah Quran. Hidup bersama dengan Al-Quran, dihafal Quran. Suratul Baqarah dihafal. Kita nak hafal Suratul Baqarah pun sengit. Tak hafal-hafal. Baca pun tak betul. Dia dah hafal Al-Quran. Malahan dia siap jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Cakap, aku nak pergi balik ke Yamamah. Aku nak cakap dengan penduduk Bani Hanifah supaya mereka ikut balik semula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia jadi utusan. Jadi utusan. Tiba-tiba bila dah sampai kat sana, dia tengok kaum dia, dia tengok dia teringat dia punya jahiliah dia lama-lama teringat dulu dia buat ni. Dia tengok Musalamah kawan dia Musalamah. Kan? Ketika itu dia pun berpatah. Dia murtad keluar Islam. Maka jadilah Ar-Rajal kawan rapat kepada Musalamah. Musalamah ni pun kawan dia. Maka dia pun berkata, wahai Musalamah, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku pernah mendengar Muhammad berkata, aku bersaksi benar-benar Musalamah bin Habib Al-Kazzab ini telah bertindak ingin menyamai aku dalam sesuatu perihal. Jadi dia kata Musalamah ni akan nak menyayangi aku, nak jadi rasul. Kan?
Maka kata Rasul, orang ini busuk. Orang busuk ini adalah salah satu musuh terbesar Allah. Termasuk daripada biang-biang kekafiran mengajak manusia keluar dari agama Islam secara berbondong-bondong. Oleh kerana itu dia telah menyesatkan banyak penduduk Yamamah sehingga menjadi pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan Allah memeranginya dan merendahkannya. Ini adalah hadis Nabi. Nabi pernah sebut pada Rajal. Dan Rajal tahu. Maknanya Rajal tahu. Tahu tapi dia pilih. Dia meninggalkan perjuangan. Dia meninggalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah pada satu ketika diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hadis sahih tuan-tuan. Dan Saif bin Umar berkata, saya nak bacakan hadis ni. Dari Talha, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, ia berkata, satu hari aku berkelompok dengan sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat-sahabat Nabi yang cerita tadi, Ikrimah lah, Talha lah, Abu Hurairah dan beberapa lagi, bersama-sama berjumpa Rasul. Satu kelompok. Kemudian di tengah-tengah kami terdapat Ar-Rajal bin Unfuwah. Tengah-tengah tu ada Ar-Rajal. Ketika itu berkatalah beliau, baginda pun bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada satu orang. Dari kalangan ramai ni, ada seorang, kata Nabi, yang gigi gerahamnya di neraka. Gigi gerahamnya di neraka itu lebih besar daripada gunung Uhud. Maknanya dia akan masuk neraka. Jadi diseksa oleh Allah. Allah jadikan dia besar. Lebih besar daripada gunung Uhud supaya azabnya pedih. Azabnya pedih. Bukan kecil punya azab. Azab pedih. Gigi geraham tu sebesar gunung Uhud. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, orang yang bersama kami itu semua telah meninggal. Akhirnya semua yang ada bersama kami, Ikrimah, Talha, Abu Talha, semua meninggal. Tinggal dia, Abu Hurairah dengan Ar-Rajal. Dua ni. Sebab sahabat-sahabat sensitif bila Nabi kata salah seorang kamu ni ahli neraka. Salah seorang ahli neraka. Siapa? Kemudian Abu Hurairah kata, semua sahabat dah syahid. Yang lain semua syahid. Tinggal aku dengan Rajal sahaja, berdua. Maka ketika itu aku sangat takut. Aku bimbang, akulah orangnya, kata Abu Hurairah. Maka akhirnya Ar-Rajal keluar bersama Musailamah, bersaksi kenabian Musailamah tadi. Maknanya keluar Islam. Sungguh-sungguh fitnah Ar-Rajal lebih bahaya daripada fitnah Musailamah, kata Abu Hurairah. Maka tahulah Abu Hurairah sebenarnya Musailamah. Dan fitnah Ar-Rajal lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Sebab Musailamah dia tidak duduk di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bani Hanifah datang, wakil Bani Hanifah datang nak mula-mula menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musailamah ni sahabat-sahabat Bani Hanifah semua termasuk Rajal semua jumpa Rasulullah. Musailamah tak nak jumpa Nabi. Musailamah duduk kat unta. Dia kata, biar aku jaga kuda lah, jaga unta ni. Kan ada orang curi pula. Kan? Jadi, dia orang biarkan Musailamah jaga unta. Tak masuk jumpa Rasul. Yang lain semua masuk Islam. Dia pun termasuklah masuk Islam. Tapi dari jauh je lah. Musailamah ni, mungkin orang kata, dia ni memang orang yang tak pernah jumpa Nabi pun. Dia tahu je. Tapi, Ar-Rajal duduk di dalam gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di dalam negara Islam, duduk dalam tarbiyah Islam, duduk dalam dakwah Islam, duduk bersama-sama sahabat-sahabat Nabi. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitnah Ar-Rajal lebih teruk daripada fitnah Musailamah. Sebab Ar-Rajal ni bila dia masuk agama Musailamah, dia keluar Islam, maka lebih ramai orang akan ikut dia. Sebab dia ni sahabat Rasul, dia kata. Quote and quote, bukan sahabat, dia tak sahabat. Sebab dia dah keluar Islam, tak sahabat. Yang nak sebut kat sini, itu yang berlaku. Jadi sebab itulah, salah satu daripada perkara yang penting untuk kita belajar pada hari ini, untuk sama-sama kita jadikan panduan, perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah. Menyebabkan su'ul khatimah itu, ialah apabila seseorang itu meninggalkan perjuangan Islam. Meninggalkan perjuangan Islam. Ini perkara yang penting. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, bila kita dah bertemu ni, Allah izin kita bertemu ni, maka hendaklah kita bersyukur pada Allah. Kita dah mula mengenal sahabat-sahabat yang boleh untuk nak membantu kita. Boleh untuk membantu kita. Jadi kita kena tengok, kena perhatikan sungguh-sungguh. Kita kena eratkan ukhuwah. Kerana akan datang satu masa besok, kita tak kuat seorang-seorang, kita tak kuat. Kita kena berjamaah. Kita kena duduk dalam halaqah, dalam usrah, dalam program
peningkatan diri kita, untuk kita bina kekuatan kita, kefahaman kita. Jadi kita kena bina, kena susun. Jadi dia sebenarnya hakikatnya bukanlah hakikat sebenarnya bukanlah kita takut dengan Dajjal, kita nak lari diri duduk kat MV, Muslim Village, duduk kat tempat-tempat yang itu sebenarnya supplementary. Yang pertama sekali kita kena ada iman kita, yang kedua kita duduk dalam proses tarbiyah, meningkatkan diri, yang ketiga kita bersama sahabat-sahabat kita, orang yang soleh-solehah ni. Kerana daripada kisah yang pertama tadi, pemuda tadi tak pernah dapat Islam daripada kecil, tetapi bila dah besar dia jumpa dengan orang yang berjuang ni, alhamdulillah dia dapat. Dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Satu, semua yang duduk tu nampak dengar aksiden tu, dia seorang sebut lebih kuat daripada orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan yang orang semua menyaksikan. Bukan kata dia ucap pelan-pelan la ilaha illallah. Tak, dia ucapkan kuat, orang semua dengar. Ini kenapa? Kerana dia bersama-sama dengan barakah perjuangan. Jadi ini adalah perkara yang penting. Sebab tu su'ul khatimah ni, janganlah kita ingat kita boleh selamat seorang-seorang. Kita kena bersama-sama dengan mereka yang soleh, yang berjuang. Kerana terutamanya di akhir-akhir zaman ni. Saya nak baca satu kisah lagi, tuan-tuan. Ini kisah yang berlaku kepada seorang pemandu ambulan. Ini cerita benar ni, pemandu ambulan. Pemandu ambulan ni di Saudi, di Saudi. Saya tak pasti, mungkin di Riyadh. Ini kisah ni saya ambil lah daripada petikan. Dia kata apa? Pemandu ambulan ni hatinya sangat keras. Ni dia cerita sendiri, dia cerita. Dia kata hati aku keras. Walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan berlaku di tangannya, tapi dia kata tak terkesan. Dia kata pernah dia pemandu ambulan. Jadi bila ada aksiden dia lah yang pergi. Jadi dia kata dia berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang menyeramkan, menakutkan. Sehingga kadang-kadang dia kata ada yang aksiden tu, dia kata korban tu terpotong-potong, bahagian badan terpotong-potong, dia kata. Satu ketika dia pernah pegang kepala je. Kepala pegang tangan kanan kepala. Dia kata tangan kiri je kaki. Satu ketika dia pegang tangan kanan kepala, tangan kiri kaki, dia kata. Nak ambil orang-orang yang aksiden ni. Dia kata peristiwa yang mengerikan. Mengerikan berlaku. Namun dia kata tidak satu pun tersentuh. Hati dia keras. Hati aku keras. Satu pun tidak tersentuh daripada kejadian-kejadian mengingati mati ataupun aksiden orang yang dia seorang pemandu ambulan. Jadi kita nak minta mungkin malahan tetap melakukan maksiat, malahan buat maksiat, tak sembahyang. Malahan dia kata satu hari dengar cerita ni, tuan-tuan. Satu hari nak cerita bagaimana kalau kita ni bersama perjuangan Islam ni, orang yang hatinya keras macam batu pun dia boleh disentuh. Satu hari driver ni diperintahkan, dapat panggilan ada satu kemalangan di kota Riyadh. Di Riyadh bukan di Saudi, bukan di Mekah, di Riyadh. Yang Mekah ada satu kisah lain. Jadi dikata pada waktu itu telah larut malam, pukul 1 malam, dah 1 pagi dah. Maka dia pun bawa ambulans dia bergegas pergi ke tempat kemalangan tersebut macam biasa. Maka dia pun terburu-burulah berangkat menuju ke tempat kejadian kemalangan, dan beliau ada seorang pembantu. Tetapi pada masa itu dia ada seorang pembantu, tapi masa itu rakan dia tu cuti. Dia seorang-seorang. Setelah sampai tempat kejadian itu, dia telah berjumpa dengan satu kereta yang telah berlanggar, aksiden dengan lawan dengan tiang elektrik, langgar dengan tebing dan tiang elektrik, sehingga mengakibatkan terputus aliran elektrik ke daerah itu. Tiang tu habis tercabut dan dia hanya mendapat bantuan daripada cahaya lampu ambulan dia saja, maknanya gelap lah. Maka dia pun berjalan ke arah kejadian tu dengan sebatang rokok, diisap rokok. Sampai dekat kereta itu, dia jumpalah seorang lelaki yang berjanggut tebal.
Kemudian nampaklah tanda-tanda baik pada wajah dia, sinaran keimanan, nampak cahaya pada wajah dia, sinar iman dia nampak, dia kata. Maka orang itu pun bertanya kepada dia, kamu ni siapa? Dia sakit, tengah sakit ni, tengah tersepit ke apa, sakit ni, kira sakit kuat lah kan. Kamu siapa? Kan? Apakah kamu datang nak tolong aku? Kau nak tolong aku ke? Dia kata. Kata, ya, aku nak tolong kau, dia kata. Semoga Allah balas kebaikan daripada kau nak tolong aku. Tapi aku pohon kau matikan dulu rokok. Buang rokok tu dulu. Yang sakit kata, buang rokok. Kau tak tolong aku, buang rokok tu dulu. Moga Allah bagi kau kebaikan. Buang rokok. Kalau kau tak buang rokok, aku tak payah tolong pun tak apa. Macam itulah lebih kurang. Maka, segeralah dia mati pada rokok dia. Kan, dia pun tolong angkat orang tu. Setelah berhasil angkat laki-laki itu keluar daripada keretanya tadi itu, kan, maka dia kata, berkatalah lelaki tu, kamu ni dah buat sesuatu yang baik, tolong aku ni baik sangat, kamu bagus kamu ni. Maka dia kata, saya ingin membalasnya. Macam mana amalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau orang buat baik, dia akan balas. Dia akan balas. Siapa-siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Siapa-siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, berilah perlindungan. Siapa-siapa yang mengajak dengan nama Allah, berilah, perkenankanlah. Siapa yang telah buat baik kepada kamu, maka balaslah kebaikan. Dia baca hadis tu. Nabi kata apa? Siapa yang buat baik, balaslah kebaikan. Pendek. Hadis ni panjang. Dia baca. Sambil dia duk angkat orang tu masuk atas, naik atas stretcher ke apa, kan? Dia duk sebut hadis Nabi. Kamu ni dah buat baik, bagus kamu ni. Kamu dah buat baik, tolong aku ni. Kata Nabi kata, dan aku nak balas baik pada kamu. Aku nak balas kebaikan pada kamu. Aku nak balas baik pada kamu macam Rasulullah suruh. Kan? Maka jika kamu tidak memberikan satu balasan, kalau kamu tak boleh bagi balasan, kata Nabi, dia baca hadis ni. Ini hadis sahih, hadis daripada Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Jika tak ada kebaikan, kata dia, maka kan hendaklah kamu berdoa supaya dia benar-benar dapat balasan. Jadi kata Nabi, kalau orang tolong kita, kita nak balas. Balas kebaikan dia, apa yang kita mampu. Tapi kalau tak mampu, doakan dia baik supaya Allah bagi kebaikan kat dia, disebut. Jadi driver ni kan, dia bukan kisah baik tak baik, dia jenis orang buat maksiat sebagainya, hati keras dia kata kan, aku dengar je lah disebut hadis ni, hadis panjang. Jadi orang ni kan, kata aku nak balas kat kau, tapi aku sakit ni, nak balas macam mana? Tapi Nabi kata apa? Balaslah minimalnya doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka driver tu kata apa? Kamulah yang lebih layak untuk mendapatkan pertolongan. Jadi driver dia kata, tak payah cakap aku tak payah. Tak apa, engkau ni yang sepatutnya dapat pertolongan. Engkau, tuan jangan bising-bising. Tuan lah sepatutnya dapat pertolongan. Saya kena tolong tuan, kata driver tu. Kan? Tak payah, saya tak payah nak tak payah balas-balas. Saya tolong-tolong, dia kata. Maka dia kata, tuanlah yang tengah sakit ni. Tengah ada kemalangan ni, kecelakaan ni kan. Dan saya tak mengharapkan apa-apa pun daripada tuan. Saya tak apa, tak payah balas pun tak apa, dia kata driver tadi. Lepas tu dia kata orang tu pun bercakap, kan, balasan aku kan, sebenarnya ada satu yang Allah saja yang Maha mengetahui. Dan balasan aku yang aku hajatkan ialah hati, kata. Bukannya material kan. Kan kemudian dia pun berikan nasihat. Dia pun bagi nasihat. Kerana dia kata nasihat tu lebih mahal. Maka driver tu kata, oleh kerana driver tu nak bagi dia tu awake. Awake maknanya dia jangan dia senyap tidur nanti kan tak elok kan. Jadi nak bagi dia awake, maka driver tu kata berikanlah nasihat. Driver kata bagilah nasihat aku, cakaplah. Tak apa, cakaplah. Beri nasihat pada aku. Aku akan dengar sepenuh hati, kata driver tu. Entah ya dah tidaklah. Tapi yang sakit tu memang dia nak bagi. Dia kata aku tak ada apa-apa, nak bagi duit pun tak ada apa semua. Aku boleh beri nasihat je, kata. Nasihatnya lebih baik. Tak apalah, bagilah nasihat, kata dia. Maka yang accident tadi, orang lelaki berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya kan kamu adalah saudara aku kerana Allah. Aku dengan kau ni saudara kerana Allah. Aku sayang pada kau seperti mana hal aku sayang pada diri aku sendiri. Dia bagi nasihat. Engkau ni saudara aku.
dan aku sayang pada engkau sebagaimana aku sayang pada diri aku sendiri. Aku tak suka terjadi sesuatu buruk kepada engkau seperti mana aku tak suka sesuatu yang buruk terjadi pada aku. Oleh kerana itu, semoga Allah berkati apa yang kau buat. Dia doa. Semoga Allah berkati. Kau tolong aku ni, kau bagi. Semoga Allah berkati apa yang kau buat. Kemudian dia kata, taatlah engkau pada Allah. Taatlah pada Allah. Dan kedua orang tua. Jauhkanlah berkawan dengan orang-orang jahat. Kemudian, lepas dia cakap macam itu, lelaki-lelaki ni tengok ke atas. Maknanya dia dalam ambulan ni. Tengok dia kata, tengok ke atas. Dan kemudian, dia pun berdoa pada Allah. Aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tak ada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad itu adalah merupakan hamba-Nya dan utusannya. Maka tiba-tiba suara dia terputus. Berhenti nafasnya, dan matanya tertutup, tangannya longlai, kakinya terlepas, dan kedua pelipis dia terurai, condong hidungnya, dan pelan-pelan tubuhnya menjadi sejuk, dan mula sejuk sehingga daripada kakinya. Maka driver tu berkata, maka tahulah aku bahawa dia telah meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia ni dengan nasihat pada, memberi nasihat pada driver ni. Sepenuh hati dia. Sepenuh hati dia. Bagi nasihat. Apa nasihat dia? Yang pertama, aku ni saudara engkau. Kita ni bersaudara. Aku sayang pada engkau. Aku sayang pada engkau. Sepertinya aku sayang diri aku. Dan aku tak sanggup kalau engkau ditimpa balak dan bencana. Sebagaimana aku tak sanggup aku ditimpa balak dan bencana. Kemudian, ya Allah, dia doa. Berkatilah dia, saudaraku ni, Allah yang tolong aku ni. Berkatilah dia, ya Allah. Kemudian dia kata, engkau taatlah pada Allah. Taatlah pada kedua mak bapak. Jangan berkawan-kawan dengan orang jahat-jahat, dia kata. Kemudian, dalam keadaan sakit tu, dalam keadaan sakit. Dia masih lagi berdakwah. Kemudian akhirnya dia pun mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ucap itu. Maka dia pun meninggal dunia. Maka driver tu pun berkata, maka tahulah aku bahawa dia telah meninggal dunia. Maka aku pun angkatlah dia. Bawa ke rumah sakit, ke hospital. Dan menyerahkan dia kepada bahagian yang menerima di emergency room tu. Dan kemudian aku pun baliklah sampai lebih kurang pukul 3 pagi. Tadi pukul 1 pagi 3 pagi, 2 jam Aku pun bersiap-siap, bersih-bersih badan semua. Aku pun nak tidur. Tapi aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur, dia kata. Aku terus berfikir. Berkenaan dengan kawan tadi tu. Laki-laki tadi tu. Bagaimana dia mengakhiri kehidupan dia. Macam mana dia akhiri kehidupan dia. Dia akhiri kehidupannya dalam rasa cinta, sayang. Dan memberi nasihat kepada aku. Dia berakhir dengan cinta pada aku. Dia sayang ke aku. Walaupun tak kenal, tapi dia sayang. Padahal dia sakit. Nak mati dah. Apa patutnya orang nak mati ni kalau dia boleh ingat, dia sebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Dia pentingkan diri sendiri tak? Dia tak pentingkan diri sendiri. Dia sampaikan nasihat. Dia doakan dulu. Dia sampaikan nasihat. Baru dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia kata, aku terfikir bagaimana dia mengakhiri kehidupan dia. Tak boleh tidur. Sentuhan daripada kata-kata da'i tadi. Dalam perasaan cinta dan perasaan sepenuh hati cinta dia pada aku. Aku rasa, dia rasalah kasih sayang orang tu kan. Penuh rasa cinta, memberi nasihat dan ingin aku jadi baik. Ingin aku selamat di dunia akhirat. Dia berdakwah kepada aku sekalipun dirinya dalam keadaan payah. Diri dia dalam keadaan sakit. Sakaratul maut. Dia boleh berdakwah lagi. Dan saya terus muhasabah pada masa itulah aku muhasabah diri aku. Dia pukul 3 malam sampai rumah nak tidur. Dah mandi apa semua nak tidur. Tak boleh tidur. Dia pun teringat hidup dia. Dan apa yang telah aku perbuat.
Aku teringat diri aku dengan Allah dan apa yang aku perbuat dalam hidup aku pada masa lalu. Maka aku pun berfikir, membayangkan tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Maknanya daripada pukul 3 tu, dia fikir dekat pukul 6. Katalah pukul 6 Maknanya 3 jam dia fikir macam mana orang ni nak mati, tapi dia masih lagi boleh bagi nasihat. Dia masih lagi boleh ni kan. Sayang kat aku, menyatakan dia sayang kat aku, nak selamatkan aku ni daripada azab Allah dan sebagainya. Dia doakan lagi padahal dia sedang sakit, sedang sakaratul maut. Dia berfikir sehingga akhirnya dia dengar azan subuh. Aku pun mengulangi seruan azan tersebut. Tiba-tiba aku ikut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata, aku ikut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun ikut. Dan aku merasakan seolah-olah baru pertama kali aku mendengar azan. Ni hidayah Allah. Barakah daripada dakwah tadi. Seolah aku baru pertama kali dengar azan. Baru first time dengar azan. Sekalipun aku telah mendengarnya ribuan kali. Namun, dia kata, ketika aku mendengar dalam keadaan hati yang tidur, hati yang lalai, hati yang berpaling, bahkan hati yang mati. Tapi hari ini hati aku hidup dan terjaga. Maka dia pun teruskan cerita dia. Kemudian aku bangun. Tak boleh tidur dah. Aku bangun. Aku pergi ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Untuk pertama kali. Tak pernah semayang. Bukan tak tahu semayang. Tak nak semayang. Pertama kali. Aku solat bersama seorang imam. Ku dengarkan bacaan Quran. Pada saat yang penuh kemuliaan. Maka hati aku bergetar. Hati aku bergetar. Setelah selesai solat jamaah, aku jumpa imam tersebut. Aku ceritakan kepadanya apa yang terjadi pada diriku dan sekaligus aku menyatakan taubatku. Maka imam itu berkata, engkau harus memuji Allah. Engkau kena syukur ke Allah yang telah memberikan kemudahan kepada seorang da'i dan seorang pendakwah. Pada saat-saat detik nafas yang terakhir, dia menasihatkan kau. Dia berdakwah pada kamu dengan kata-kata yang sepenuh hati dia. Sepenuh hati dia. Maka driver itu berkata, setelah itu dia pun membaiki keadaanku. Dengan demikian Allah membaiki keadaan aku, iman aku pun bertambah. Dan akhirnya aku menyesal apa yang telah aku lakukan. Inilah kita kata orang yang mati dalam keadaan berjuang. Orang yang mati sedang berjuang. Bukan saja dia dapat husnul khatimah. Dia dapat elakkan daripada su'ul khatimah. Tapi dia boleh menjadi sebab hidayah kepada yang masih hidup, yang melihat dia mati. Saya teringat kisah yang berlaku kepada Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Ketika dia dibunuh oleh Israel, dia tembak dengan bom, hancur. 2-3 kali dia tembak dengan bom, hancur. Darah dia mengalir di atas jalan raya depan masjid tu. Saya dah pergi masjid tu. Saya pergi masjid tu. Jarak antara masjid dengan rumah dia tak jauh sangat lah. Mungkin dalam 50 meter tak sampai. Dekat je. Jadi dia keluar daripada masjid dia subuh, nak balik ke rumah. Dia tembak oleh Apache. 2 Apache tembak dia. Bom, habis, hancur. Darah mengalir. Penuh darah kat jalan raya. Darah Syekh Ahmad Yasin dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dia mati, syahid tu. Pemuda-pemuda yang duduk di Gaza dan di Palestin, yang sebelum ni tak pernah nak dengar ceramah, tak pernah nak dengar kuliah, tak pernah kisah tentang perjuangan. Ketika dia mati, semua, nak kata mungkin tak tahulah semua, tapi digambarkan semua, ramai. Pemuda-pemuda yang jenis tak semayang, yang jenis apa, semua bangkit bersama-sama dengan perjuangan Islam. Ini dakwah bukan hanya berjalan dengan lidah, bukan hanya berjalan dengan amalan kita, tetapi dengan darah. Sebab itulah kita lihat di sini, mereka yang hidup bersama perjuangan, yang ikhlas, yang menjaga tauhidnya, akidahnya, yang menjaga tarbiyahnya, sungguh-sungguh ikhlas, buat yang semampunya, membina kekuatan Taifah Mansurah, kekuatan Al-Mahdiyin, bersama-sama
maka Allah Subhanahu Taala akan memberikan barakah perjuangan tersebut. Bukan hanya dia boleh dapat husnul khatimah, dia juga boleh membawa hidayah kepada orang lain. Sebaliknya, sekiranya orang yang telah mendapat hidayah, telah mendapat kefahaman Islam, telah mendapat dakwah, dah berjalan pun di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, macam mana Ar-Rajal bin Unfuah tadi, kan? Dah berjalan dah, tetapi dia berpaling, tak mau, dia bersama dengan yang lain, maka pasti dia tidak akan selamat daripada su'ul khatimah. Jadi ini antara perkara yang kita nak kena merasai dalam kehidupan kita, bahawa sesungguhnya Allah SWT memberikan kita nikmat dan rahmat, memberikan kita barakah dalam hidup kita ni. Allah bagi kita jumpa orang yang soleh-soleh, jumpa orang yang baik-baik. Ada banyak lagi lah kisah-kisah kat sini. Antaranya ialah orang yang berjuang, maka kita bersama-samalah dengan perjuangan Islam. Perjuangan untuk menegakkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam dunia ni kan. Kita bersama-sama, kerana bersama-sama dengan perjuangan Islam itu akan menjadi asbab kita dihalang daripada su'ul khatimah. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Dengan harta, dengan diri. Wahai orang beriman, mau tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan berjuang pada jalan dia. Berjuang pada fi sabilillah. Jadi bila kita berjuang ni, maka Allah selamatkan kita. Walaupun kita ni banyak kelemahan, banyak kesusahan, tapi bila kita bersama-sama dengan taifah dakwah, taifah tarbiyah, taifah jihad fi sabilillah, maka insya-Allah kita akan diberikan oleh Allah bantuan. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ini lagi ayat ni surat Muhammad Tadi surah Shaf. Wahai orang beriman, wahai orang yang yakin dengan janji Allah, tolonglah agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Maksud tetap kaki kamu ni apa? Maksudnya di akhir hayat kita, kita akan dapat husnul khatimah. Jadi bila kita dapat husnul khatimah tu, alhamdulillah. Apa lagi kita nak? Dunia ni kan, mungkin kita tak ada kereta yang besar, kereta yang mewah, mungkin kita tak ada rumah yang besar, rumah yang mewah, mungkin kita tak ada tanah yang banyak, mungkin kita tidak ada harta, mungkin kita ni orang rendah aja, tak ada pangkat, tak ada nama, mungkin kita ni orang yang tidak ada kekuatan, tak ada kepandaian, mungkin kita ni orang miskin, mungkin kita ni orang yang sakit, lemah, mungkin serba-serbi kekurangan pada kita. Tapi di akhir hayat kita tidak su'ul khatimah. Di akhir hayat tu kita husnul khatimah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Barulah kita kata Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi baru kita nampak orang kereta banyak, pengaruh tinggi, semua ada. Tapi akhirnya su'ul khatimah. Apa guna? Habis kereta habis, rumah habis tinggal, isteri cantik habis, suami handsome habis. Semua habis. Tak ada dah balik nak jumpa Allah macam mana? Su'ul khatimah. Allah tak redha. Mungkin dia akan diazab oleh Allah. Jadi sebab tu kita nak kena rasa syukur ke Allah. Ada 5 perkara yang saya sebut sebagai perkara yang akan mengelakkan kita daripada, ataupun yang boleh menyebabkan seseorang itu terkena penyebab kepada su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Yang pertama, akidah yang rosak. Yang kedua, terus menerus dengan maksiat. Yang ketiga, berpaling daripada istiqamah, beramal berpaling istiqamah. Yang keempat, iman kita lemah, kita tidak tingkatkan iman kita. Yang kelima, kita meninggalkan perjuangan, meninggalkan orang soleh. Orang yang baik-baik ni kita tinggalkan. Cari orang yang baik-baik, yang soleh-soleh ni.
kita tinggal, kita mau utamakan nafsu kita bersama orang jahat-jahat, orang yang kaki maksiat, orang yang munafik. Jadi yang kelima ni adalah perkara yang menjadi satu yang kita pilih lah. Kita nak dengan siapa kan? Orang yang berjuang. Kita tinggalkan orang yang berjuang, kita tinggalkan perjuangan, maka menjadi asbab untuk su'ul khatimah. Wa iyazbillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di atas jalan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita husnul khatimah, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam esok akan ada satu kuliah lah. Saya cadang nak buat malam esok lah, tak sempat semalam, tak sempat Rabu malam. Jadi hari Jumaat malam insya-Allah kita akan buat, dan kemudian Sabtu malam kita akan ada Zoom Zoom untuk semua. Yang ni tidak ada apa, semua boleh, yang dalam sisi itu akan dapat dia punya apa dia panggil link, dapat link tak ada tak payah nak infak apa, tak apa, ambil je ni tak ada apa-apa insya-Allah. Jadi kita akan bincang hari Sabtu tentang bersangkut dengan Ramadan Ramadan dan Taifah Mansurah, perjuangan Taifah Mansurah hari Rabu malam, hari Sabtu malam. Hari Jumaat malam insya-Allah kalau ada kesempatan, mungkin kita akan buat satu tajuk di FB online. Saya akan beritahulah apa tajuknya. Insya-Allah kita tangguh, kita baca doa Rabitah insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha rasyad fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma inna na'udzubika min 'azabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma khtim 'alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah mohon dipanjang-panjangkan kuliah kita ni. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh anak-anak kita, saudara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.